Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, sekali lagi bertemu dalam kuliah Riyadhus Salihin, di mana kuliah ini adalah anjuran Biro Dakwah Wanita Masjid Batu 16 Sarawang dengan kerjasama Wanita Ikram kawasan Hulu Selangor. InsyaAllah. Ya, terima kasih kerana menganjurkan majlis ini dan sama-sama kita ambil manfaat daripada sabda Nabi SAW yang akan kita kutip daripada kitab Riyadhus Salihin yang telah ditinggalkan kepada kita oleh imam yang hebat, yang Allah beri taufik banyak ilmu kepadanya, iaitu Imam An-Nawawi yang telah wafat berapa setahun yang lalu ya. Beliau wafat pada tahun 631 Hijrah. Masya Allah, ya dah berapa tahun tu? 800 tahun ya. Itulah ya, untungnya tinggal ilmu ni ya. Dah pergi kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ratusan tahun, namanya masih disebut-sebut dan ilmunya masih disebarkan, dan ialah peninggalan yang tak ternilai lah ya. Jadi kalau bayangkan kalau kita tinggal harta, agaknya dah ratusan tahun ni ada lagi tak harta tu. Tak ada dah kot ya. Wallahu alam. Tapi itulah salah satu kita nampak jelas bagaimana beruntungnya ya orang yang tinggalkan ilmu yang bermanfaat ni ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila meninggalnya anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali daripada 3 perkara. Itulah sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan. Okey, mana ahli jemaah masjid ni belum nampak hadir ni ya. Jadi yang dah hadir tu tolonglah share dan panggil kawan-kawan tu. Wallahu alam, mungkin hari ni sibuk sebab hari cuti ya, cuti am. Selamat hari Malaysia, tak sempat nak datang kuliah kot ya, sibuk duk belayan keluarga ke ataupun ada aktiviti yang lebih khusus ke apa, wallahu alam ya. Jadi tak apalah, siapa yang ada je lah ya, kita teruskan juga kuliah kita ni. Mudah-mudahan ada masa mereka tengoklah lepas-lepas ni kan, insya-Allah. Jadi siapa yang dah ada ni, tolonglah share dan panggil lah kawan-kawan tu. Moga-moga kita dapat ambil manfaat ya daripada apa yang akan kita pelajari pada pagi ni. Okey, jadi hari ni kita sambung bab tawakal. 2 minggu lepas kita dah terangkan makna tawakal, iaitu tawakal ni apa dia. Banyak takrif yang telah diberikan oleh para ulama, tapi antara yang yang mudah kita nak faham ya, iaitu kita yakin kepada Allah, percaya sepenuhnya bahawa apa yang Allah tetapkan itu akan terlaksana, dan kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mencapai maksud kita. Jadi maknanya berusaha itu ikut sunnah, dalam keadaan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa yang Allah tentukan pasti terlaksana. Jadi kita tidak bergantung kepada usaha tu, tapi yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi yakin kepada ketentuan Allah tidak bermakna tak berusaha, duduk tunggu je terlaksana ketentuan. Tak, berusaha ikut sebagaimana yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah baca beberapa ayat yang dibawa oleh Imam An-Nawawi di permulaan bab tawakal ni. Dan hari ini kita masuk hadis pertama yang beliau kumpulkan berkaitan dengan bab tawakal ni, ya. Jadi beliau membawakan beberapa hadis lah yang berkaitan dengan bab tawakal ni. Jadi kita mula hari ini dengan hadis pertama. Fal awal an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, hadis ini diambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma, sebab Ibnu Abbas ni dia dan ayahnya dua-dua Islam. Jadi kita doakan Allah redha kepada kedua-duanya lah, pada Ibnu Abbas dan ayahnya Abbas. Ya, Ibnu Abbas namanya Abdullah, jadi ayahnya Abbas. Ya, radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ibnu Abbas menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uridat alayyal umam." Uridat maknanya dibentangkan, ditunjuk, ditayang. Ditayangkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditayangkan? Al-umam. Maknanya umat-umat. Berbagai umat. Jadi kalau kita nisbah kepada Nabi ni umat terdahululah, sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang terakhir. Jadi bila baginda sebut al-umam tu maknanya merujuk kepada umat-umat terdahulu daripada baginda. Okey. Jadi bila ditunjuk kepada Nabi umat ni, ditayangkan, Allahu alam lah macam mana ya cara tu, ada skrin besar kat depan macam mana. Faraitu, aku nampak, ya, dah ditunjuk tu, dibentangkan, ditayangkan. Faraitu, apa yang Nabi tengok? An-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhait. Ar-ruhait. Aku tengok ada Nabi bersamanya ar-ruhait. Apa makna ar-ruhait? Kalau rohtun tu maknanya satu grup, satu kumpulan manusia. Kalau ar-ruhait maknanya grup yang kecil. Ada satu grup tapi bilangannya tak ramai, sikit je orang. Itu makna ar-ruhait, ya. Dia daripada perkataan roh. Orang Arab ni dia kalau dia nak tunjukkan saiz tu kecil, dia guna wazan fu'ail, ya, fu'ail. Jadi kalau rohtun jadi ruhait. Kalau rohtun jadi ruhait. Jadi kalau qabl tu sebelum. Sebelum ni dia datang sebelum saya. Sebelum ni boleh jadi makna sebelum saya tu makna kemarin ke, minggu lepas ke, bulan lepas ke, macam kita kata. Itu kalau qabl, makna sebelum. Tapi kalau dia nak kata tak lama sebelum, tak lama sebelum, jadi dia kata qubail. Kalau kata qubail ni artinya sebelum sekejap je, maknanya mungkin selang beberapa minit je sahaja. Itu dah faham sendiri, ya. Jadi itu kalau sebut rohtun tu maknanya satu grup, satu kumpulan yang ramai. Tapi kalau kata ruhait tu artinya kumpulan yang tak ramai, yang kecil sahaja. Jadi kalau ikut dalam syarah ni, sebut ruhait ni dia bawa 10 orang. Ya, paling-paling ramai pun 10 lah. Sikit lah tu kan, banding kalau ramai. Jadi kalau sebut ruhait tu maknanya satu kumpulan yang kecil, tak lebih 10 orang. Paling ramai pun 10 orang. Itu kata syarah ni. Ya. Okey. Jadi
dibentangkan umat sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda nampak kat sana, kat satu sudut tu ada seorang nabi bersamanya Ruhaib. Satu kumpulan pengikut, maknanya yang bersama dia umat dia lah tu yang mengikut nabi tu. Ada satu kumpulan yang tak lebih 10 orang. Wan nabiyu, ada grup lagi, ada satu grup lain pula, wan nabiyu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, masya-Allah. Kan yang tadi ada Ruhaib, adalah dalam 10 orang. Yang seorang nabi ni pula ada bersama dia, pengikut dia, belakang dia ni seorang atau 2 orang. Masya-Allah. Ya. Sikit. Seorang je atau ada 2 orang. Wan nabiyya, ada pula nabi lain pula, laisa ma'ahu ahad. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun. Astagfirullah. Jadi itulah nak ceritanya kan. Dakwah ni bukan senang nak ajak orang. Jadi kita ni kan, kita ni tak tahulah sepanjang hayat kita ni, dalam kita dakwah nak cari orang ni, berapa orang agaknya orang yang sudi ikut kita. Jadi kalau tak ada siapa nak ikut kita, adakah dia menjadi alasan untuk kita kata malah lah nak dakwah, tak ada orang nak dengar pun? Kan? Adakah itu menjadi alasan? Tak boleh. Tengok Nabi tu. Nabi ni, kalau Nabi ni, dia nak jadi Nabi ni, dia bukan angkat diri sendiri. Nabi ni orang yang Allah sendiri pilih. Allah yang lantik dia jadi Nabi. Allah yang angkat dia. Allah yang bagi dia wahyu. Jadi Nabi ni bukan sebarang orang. Allah Subhanahu Wa Taala dia pilih orang ni. Dia bukan pakai, orang kata, undi-undi ke kan, dia pakai cekup je, tak kan. Allah Subhanahu Wa Taala dia bila dipilih seseorang untuk jadi Nabi ni, maknanya orang tu dah benar layak. Kan Allah Subhanahu Wa Taala dia tak terpedaya dengan lahiriah. Kan dia tengok orang tu nampak wah bagus tu. Pakai jubah ke, serban ke, nampak jalan tunduk ke, tak ada. Allah tak tengok rupa luar tu. Pakailah macam mana pun, nampaklah warak macam mana pun, Allah tahu hakikatnya. Bila Allah pilih seseorang tu, maksudnya Allah dah kenal betul-betul kelayakan dia. Orang kata kelayakan dia lah kan. Kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan Allah pilih dah. Jadi orang yang macam tu yang Allah pilih jadi Nabi, terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pun tak ada pengikut, Masya Allah. Adakah Nabi ni tak berdakwah? Allahu Akbar. Takkanlah kan. Sebab Nabi ni Allah dah pilih dapat wahyu. Siapa tak nak dakwah? Takkanlah Nabi ni tak berdakwah kan. Tu khianat pula kata Ibn Taymiyah. Kalau orang yang dah dapat wahyu tak berdakwah, maknanya satu khianat, pengkhianatan. Ya. Apa? Alangkan yang bukan Nabi, orang yang berilmu, yang menyembunyikan ilmu, itu pun dah kena laknat. Cuba tengok dalam surah Al-Baqarah, ayat 59 ke apa, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal huda wal bayyinat, minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fa ulaika ya min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab fa ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan petunjuk dan keterangan setelah Allah terangkan dalam kitab dia, kalau sembunyikan, mereka itu dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang melaknat, na'udzubillah. Itu yang tak semestinya Nabi tu. Dia dah tahu petunjuk dan yang jelas, ya Allah dah terangkan dan kita dah baca kitab dah.
dia menyembunyikan, itu pun dah kena laknat. Bayangkan kalau Nabi yang dapat wahyu, dia tak sampaikan. Allahu Akbar, lagi-lagilah. Ya, kan? Jadi bila Nabi tak ada pengikut tu, bukan dia tak dakwah. Dia dah dakwah, tapi nak menunjukkan sukarnya nak dapatkan pengikut tu. Bayangkan sampai ada Nabi, sampai mati, tak ada seorang pun ikut dia, ya Allah. Maknanya isteri pun tak ikut ke? Allahu Akbar. Ya, anak pun tak ikut ke? Jadi ini yang kita faham daripada hadis ni. Jadi ada Nabi yang ruhaid, ada pengikutnya. Tak ramai. Dalam 10 orang. Ada yang seorang, ada yang 2 orang, ada yang langsung tak ada. Jadi ini memberikan kita sebenarnya motivasi. Memberikan kita kekuatan untuk meneruskan usaha dakwah ni. Orang dengar ke tak dengar ke, bukan urusan kita. Kan? Jadi kalau Nabi pun orang tak dengar, apalah kita. Jadi jangan putus asa dalam berdakwah. Okey. Waalaikumsalam. Ada yang bagi salam ya, alhamdulillah. Okey. Okey. Faham kan? Jadi jangan putus asa, ya. Ada orang kata apa, perkara yang baik kita sebar-sebarkanlah, ya. Sama ada orang dengar ke tak dengar ke, macam saya buat live ni lah kan. Mula-mula start tu seorang je ada tengok, tak ada masalah kan. Bukan salah kita kalau orang tak nak dengar. Macam contoh Nabi SAW, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam hadis ni, tak ada orang langsung, tak ada pengikut langsung, no problem, ya. Jadi moga-moga hadis ni memberikan kita motivasi. Ni tak nampak lagi bab tawakal ni, ya. Tak sampai lagi ni. Tak apalah. Okey, ya. Jadi wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Idrufi ali sawadun azim, tiba-tiba diangkat, ya, ditunjukkan ada nabi tu sawadun azim, tu maknanya sekumpulan nampak hitam yang besar. Apa hitam yang besar? Maknanya sekumpulan orang yang sangat ramai. Ramai sangat. Apa sampai hitam, ya? Ramai sangat tu. Jadi tadi tak sampai 10 orang, tadi ada 2 orang, tadi ada seorang, tadi tak ada seorang langsung. Tiba-tiba ditunjuk pula sawadun azim. Satu grup yang ramai sangat, masya-Allah, ya. Sawadun azim ni maknanya kumpulan yang sangat besar. Sawad tu maknanya lebih kurang makna dia hitam, ya. Itulah makna kumpulan manusia yang ramai. Okey. Fazanantu annahum ummati. Jadi aku tengok ramai, tak aku sangka agaknya inilah umat aku. Masya-Allah kan. Nabi positif dia fikir umat dia ni ramai ni, kan. Bila nampak ramai dia kata itu agaknya umat aku lah ni. Fazanantu annahu ummati. Faqila li, maka dikatakan kepadaku. Maknanya malaikat yang mempamerkan, yang menayangkan tu, Nabi tak cakap lagi, dia dalam hati. Agaknya Allah dah ilhamkan kepada malaikat tu apa yang Nabi sangka dalam hatinya. Jadi malaikat bagi tahu. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Malaikat tu kata, ini nampak grup besar ni, ini Musa. Umat Nabi Musa dan kaum dia. Ramai yang Musa, alhamdulillah, ya. Nabi Musa ramai umat dia. Walakin inzur ilal ufuq. Tetapi cuba tengok di sudut sana. Ufuk ni, ufuk kan, kita pun panggil ufuk kan. Tengok bahagian sana, gitulah. Tadi nampak bahagian sini ramai. Lepas tu dia kata, Nabi dia ingatkan itu umat dia dah. Lepas tu malaikat kata, ini umat Nabi Musa. Tapi cuba kamu pandang sana pula. Pandang ufuk sana. Walakin inzur ilal ufuk. Fanazartu. Aku pun tengok ke arah yang ditunjukkan tu. Faiza sawadun azimun. Aku nampak besar lagi.
Tak tahu lagi ni. Siapa besar lagi ni? Ya. Fa idza sawadun azim. Tengok, kumpulan yang ramai juga. Faqilali. Dan dikatakan pula kepadaku. Dikatakan pula kepadaku, unsur ilal ufuqil akhir. Tengok pula sudut lain. Tengok sana pula, sudut yang lain. Faiza sawadun azim. Maka aku tengok ada kumpulan yang besar juga. Kumpulan yang besar, yang azim. Jadi dah dua sudut dah. Tadi Musa lain lah kan. Satu Musa dengan umat dia dah nampak dah satu grup tu. Kemudian malaikat suruh tengok satu sudut, ramai orang. Kemudian tengok sudut yang lain pula, ramai orang. Faqilali. Maka dia kata, inilah dia umatmu. Maknanya yang dua-dua sudut tu. Sana, sini, yang ramai tu. Maknanya berganda daripada umat yang berada bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi faqilali, maka dikatakan kepadaku, maknanya malaikatlah memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ummatuk. Inilah dia umatmu. Ini ramai, alhamdulillah. Jadi ni baru nak sampai ke bab matawakkal ni. Wa ma'ahum, bersama mereka ni, dalam ramai orang tu, ya, ramai tak terhitung lah, ramai sangat, ya, ramai sangat-sangat. Wa ma'ahum, dalam ramai-ramai tu, jadi dia kata wa ma'ahum ni boleh jadi makna dia ada lagi yang lain, dan boleh jadi dalam kalangan yang ramai tu. Itu bila sebut wa ma'ahum tu. Apa dia wa ma'ahum tu? Bersama mereka. Jadi bersama mereka boleh jadi ada satu grup lagi yang tak nampak di situ, ataupun daripada kalangan yang ada tu. Siapa dia? Sab'una alfan. Bersama mereka ada sab'una alfan. 70,000. Ada 70,000. Apa dia? 70,000 ni. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin. Ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Maknanya bangkit je dari kubur di padang mahsyar tu, tak kena azab apa-apa dan tak ada hisab pun. Direct je masuk syurga terus. Tak ada kira, tak ada hisab dah. Tak ada hisab, dosamu banyak mana, pahalamu banyak mana, seolah-olah tak ada dosa dah. Habis. Dia dibawa pahala je, Masya Allah. You ke orang tak buat dosa kan? Itu maknanya dah kebaikan dia mengatasi kejahatan dia. Allah dah hapuskan segala dosa tu. Ya, dia mati dalam keadaan taubat. Terhapus dosa dia. Ada 70,000. Yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma nahadha fadakhala manzilah. Jadi lepas Nabi cakap tu, Nabi tu bangun dan masuk dalam rumah. Tak ada penutup, tak ada apa. Bila Nabi cakap tu, Nabi berhenti kat situ. Nabi tu masuk rumah. Fakhadhan nasu fi ulaika allazina yadkhulunal jannata bila hisabin wala azab. Jadi bila Nabi masuk dalam rumah, tinggallah sahabat-sahabat ni masing-masing duduk meneka lah. Khadhan nas tu maknanya duduk masing-masing bercakap sama sendiri.
duk meneka-neka, duk agak-agak, ya. Tentang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab tu. Ya. Nabi tak cakap kan. Nabi cuma kata ada 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Lepas tu Nabi bangun terus tinggalkan mereka. Terus masuk rumah. Jadi masing-masing duk meneka-neka lah. Macam kita lah kan nak tahu, nak sekarang yang tengah dengar ni akhirnya nak tahu tak? Macam itulah sahabat-sahabat pun kan. Mereka nak tahu tapi dah Nabi tak cakap, masing-masing duk mengagak-ngagak, ya. Faqala ba'duhum. Tengok Ibnu Abbas ni berperhati dengar apa yang orang cakap ni, ya. Jadi Ibnu Abbas kata, faqala ba'duhum, jadi ada sebahagian sahabat kata, fala'allahum allazina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, okey. Ada setengah sahabat berpendapat, agaknya 70,000 ni, siapa dia? Orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sempat bersamalah, tak termasuk kita lah kan. Kita tak sempat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa mereka rasa ni yang layak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni? Sebab ialah mereka orang yang bersama-sama mengangkat Islam ni, menzahirkan Islam ni, membantu Rasulullah, melawan musuh Rasulullah, ya. Mula-mula dengar ayat dan praktis ayat ni memang tak ternilai jasa mereka, memang layak lah kan. Kalau mereka tu, kalau betul lah 70,000 tu terdiri daripada orang yang bersama Rasulullah. Jadi maknanya kalau kita ni out lah, terpaksalah kena lalui hisab dulu, ataupun na'udzubillah lebih daripada hisab azab. Ada juga yang lepas hisab terus je kan, tak ada azab. Tapi yang tak naknya lepas hisab tu terpaksa kena azab dulu, na'udzubillah, ya. Jadi macam-macam pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Itu berperangnya, mempertahankan Rasulullah, yang hijrah tinggalkan tanah air, dan yang infak seluruh harta kan, macam yang dilakukan oleh Abu Bakar kan pada perang Tabuk tu, semua harta diinfakkan fisabilillah. Lepas tu Osman banyak mana dia infak, ya, fisabilillah. Dan jelas semua sahabat kan, banyak sumbangan mereka untuk menegakkan Islam ni sehingga Islam. Lepas tu bila Rasulullah dah wafat pun mereka tak duduk diam, mereka bertebaran ke sana ke sini, ya, menyebarkan ajaran Islam ni. Memang layaklah kalau mereka semua itu masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi waqala ba'dhuhum, ada lagi pendapat lain, pendapat yang lain pula, yang kata Ibnu Abbas, fala'allahum allazina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi jadi yang ini lagi sempit. Dia kata boleh jadi 70,000 ni, dia kata orang yang lahir dalam Islam, lahir dalam Islam dan tak pernah syirik. Jadi kalau lahir dari Islam tak pernah syirik pun lagi sempit lah. Sebab ramai sahabat-sahabat yang masuk Islam tu mereka pernah menyembah berhala kan, pernah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk Islam. Ramailah kan. Sahabat-sahabat besar boleh kata ramai yang menyekutukan Allah dulu kan. Macam Umar pelambat juga masuk Islam, ya. Ramailah. Jadi kalau mereka ni kata yang lahir dalam Islam dan terus Islam, tak pernah menyekutukan Allah, itu satu pendapat di kalangan sahabat. Wa zakaru asya, dan adalah pendapat, macam-macam pendapat. Iyalah masing-masing duk meneka ni. Tapi Ibnu Abbas cuma menceritakan dua daripada banyak-banyak pendapat tu.
Iaitu pendapat yang mengatakan 70,000 ni adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah berjuang bermati-matian. Rasanya yang ni lebih logik lah nak banding yang kedua tadi kan. Dia kata orang yang lahir dalam Islam dan tak pernah menyekutukan. Jadi dalam mereka meneka-neka tu, orang tu kata gitu, orang tu kata gini, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar balik. Tadi masuk wallahu alam ada urusan apa baginda masuk tu, dikeluar balik. Keluar balik, baginda pun berkata, "Mallazi takhuduna fi?" Kamu ni duk borak apa ni? Kan duk bincang apa ni? Ya. Bising-bising ni apa benda ni kamu semua ni? Ya. Mallazi takhuduna fi? Apa yang duk bincang ni? Okey. Fa akhbaru. Mereka pun ceritalah, kami duk berneka siapa yang 70,000 tu ya Rasulullah. Oh itu kan. Rasulullah pun fa akhbaruhu faqala. Jadi bila mereka cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka sedang bincangkan, faqala, maka Rasulullah jawab, yang ni nak tahu ni. Inilah jawapannya. Inilah kita pun nak tahu kan. Faqala humul ladzina la yarquna, iaitu la yarquna, orang yang tidak apa dia ruqyah, wala yastarquna. Apa dia makna yarqun wala yastarqun? Jadi dia kata yarquna ni makna dia orang yang meruqyah. Apa makna ruqyah? Jampi. Yastarqun maknanya minta dijampi. Okey. Jadi orang yang jampi dan minta dijampi. Wala yatatayyarun. Yatatayyarun ni orang yang apa dalam bahasa Arab nak Melayu ni yatatayyarun ni orang yang menjangka kemalangan berdasarkan sesuatu. Okey, kalau kita orang Melayu kita panggil apa? Kita contoh orang kalau kita keluar rumah jalan tiba-tiba ada ular melintas depan. Orang Melayu kata kepercayaan orang Melayu kata ni kalau ada ular melintas tu maknanya isyarat ada bahaya di depan. Jadi makna kita mengandaikan nasib malang kerana sesuatu perkara yang berlaku tu. Jadi makna kita sebab nampak ular melintas kita kata ni ada petanda nasib malang ni. Kalau pergi juga nanti akan berlaku kemalangan ke kecelakaan ke. Itu dipanggil yatatayyarun. Jadi sebab orang Arab ni toir, dia ambil daripada perkataan toir. Toir ni maknanya burung. Jadi mereka tilik peristiwa akan berlaku tu berdasarkan kepada burung. Tak tahulah tengok burung berkukuk macam mana, itu tanda gini, itu. Itu dipanggil yatatayyarun. Okey. Jadi dia kata dia mereka patah balik daripada apa yang mereka dah buat keputusan kerana burung tu kerana melihat burung tu duduk kat situ adalah kaedah-kaedah dia kan. Kalau burung tu bertengek macam ni, ini maknanya tak boleh pergi ni, bahaya. Kalau burung tu berkukuk gitu, ni macam-macam. Itu dipanggil yatatayyarun. Jadi mereka tidak layarkun wala yastarkun wala yatatayyarun. Orang yang tak mengamalkan jampi, yang tak minta dijampi dan tidak
apa nak tak ertilah nak cari perkataan apa yatatayyaru ni, satu perkataan yang tidak menilik nasib kot. Menilik nasib ni bukan macam tu, bukan dia pergi nak tengok tapak tangan ke apa, itu nak tilik kan. Ini tidak, maknanya mereka kalau ada berlaku sesuatu, nampak sesuatu ni, dia macam satu signal ni malang tak boleh pergi. Itulah apa kalau siapa ada idea bagilah ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi mereka hanya bertawakal kepada Allah sahaja. Dia tak jampi, tak minta dijampi, dan tidak tatayyarun. Tidak tatayyar. Jadi mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Jadi bila Nabi cakap macam tu, Nabi cerita tu, faqama Ukashah. Faqama Ukashah. Jadi Ukashah ni dia boleh baca dua, sama ada dengan syaddah kaf ataupun dengan tak syaddah ya. Ukashah pun boleh, Ukashah pun boleh. Tapi dia kata yang lebih fasih di sisi orang Arab, dia ada syaddah ya. Wa tasydid afsah, dia kata tu lebih fasih. Lebih baku. Ukashah. Kita orang Melayu berat sikit kan nak baca Ukashah, baca Ukashah. Jadi boleh dua-dua boleh baca. Jadi bila Nabi cerita tu, siapa orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, maka berdirilah Ukashah bin Mihsan ya, Ukashah bin Mihsan al-Asadi, faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku sebahagian daripada mereka itu. Aku salah seorang daripada yang 70,000 tu. Cepat dia kan, cepat. Habis je Nabi cakap tu, terus bangkit. Bangkit, bukan nak mempersoalkan apa, bangkit. Terus minta supaya Nabi doakan beliau termasuk dalam kalangan 70,000 tu. Maka Nabi SAW menjawab, anta minhum. Ya, kamu dari kalangan mereka. Maknanya Ukashah termasuk dalam 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Summa qama rajulun akhar. Lepas tu bangun lagi seorang lain pula. Bangun. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Dia minta sama dengan yang Ukashah minta. Dia pun berkata ud'ullah an yaj'alani minhum. Doakan supaya saya pun termasuk dalam kalangan itu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sabaqaka biha Ukashah. Kamu telah didahului oleh Ukashah. Jadi kenapa Nabi tak nak doakan dia? Adakah dia tidak termasuk? Ya. Jadi dalam huraian ini dikata jadi kita tengok Nabi SAW di cara dijawab tu, bila-bila dia tak kata kamu bukan daripada golongan tu, dia tak kata kan. Sebab itu memberikan kata perasaan kecil hati tak. Nabi kata kamu tak kan. Cuma dia kata kamu telah didahului oleh Ukashah. Jadi kata-kata itu dia memberikan harapan lagi. Sebab apa? Sebab dia boleh memberi Allahu Akbar. Maknanya dia ada makna di sebalik itu. Kenapa Nabi cakap macam tu? Sebab dia kata mungkin maksud sabaqah Ukashah tu memberi
faham bahawa Nabi tak nak buka ruang orang minta ramai kan, minta suruh doa tu. Sebab apa? Sebab nanti bila Nabi kata kamu daripada mereka, nanti bangun lagi yang lain, bangun lagi yang lain. Jadi yang akan bangun-bangun yang lain-lain ni belum tentu mereka termasuk dalam golongan tu. Jadi supaya untuk mengelakkan daripada bangun yang lain-lain tu, Nabi kata Ukasha dah menang. Kan. Jadi Nabi dah tutup ruang untuk semua pakak bangun minta. Habislah kan. Jadi ini menunjukkan bahawa andaian para sahabat radhiyallahu anhum bahawa ia akan masuk syurga tanpa hisap tu, bahawa sahabat Nabi tak semestinya kan. Sebab kalau katakan betul andai itu semuanya sahabat Nabi, jadi nanti kalau semua orang bangun minta, Rasulullah akan jawab ya kamu lah kan. Jadi apabila Nabi dah tutup peluang untuk minta tu, jadi ini menunjukkan bahawa kemungkinan ada juga di kalangan sahabat tu yang akan dihisap. Tidaklah, bila dihisap tidak makna diazab ya, kemungkinan akan dihisap. Jadi dan kita tahulah dalam ramai-ramai yang datang tu mungkin ada munafik kan. Munafik pun sahabat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kan, sebab ialah mereka zahirnya beriman kan. Okey. Jadi ataupun mungkin yang minta tu pun wallahu alam munafik, kita tak tahu. Jadi sebenarnya itu kemungkinan, tapi menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berhemah ya dalam menjawab. Okey, jadi apa balik pada jampi ni, tak boleh jampi. Sebab biasanya dalam adat jahiliah kan, mereka jampi dia menggunakan jampi-jampi yang mengandungi makna-makna yang salah ataupun mengandungi syirik. Kan bila sebut jampi dalam orang Melayu pun kan, minta dengan mambang itu mambang ini, itu kan sudah membawa kepada syirik. Jadi maksud jampi di sini ialah jampi-jampi yang syirik lah kan, yang ada perkataan-perkataan yang ada perkataan yang tak ada makna, ada perkataan yang campur aduk, minta dengan Allah, minta dengan benda lain. Itu maknanya akan menggelincirkan akidah kita. Jadi ini tidak bermakna tak boleh jampi secara mutlak. Maksudnya kalau jampi yang betul, khususnya yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak termasuk dalam golongan orang yang Nabi kata tidak menjampi itu. Artinya dia tidak memberi makna tawakal ini kita tak boleh berubat dengan apa cara pun, ataupun tawakal ni kita tak boleh berubat dengan cara jampi. Tidak bermakna begitu. Yang tak boleh ialah kita jampi yang salah. Jampi yang mengandungi perkataan-perkataan yang membawa makna mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya boleh jampi dengan doa. Bentuk jampi juga kan. Aku jampi dengan nama Allah. Macam kita sebut tu Allahumma rabbanas, itu satu bentuk jampi lah kan. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Jadi maknanya kalau nak jampi tu, maka kita pilih jampi-jampi yang diajak oleh Nabi SAW, ataupun jampi dengan menggunakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elakkan daripada menggunakan jampi yang syirik lah. Nak tengok komen kalau ada yang tanya. Okey. Jadi
Tak ada soalan. Jadi apa kaitan dengan tawakal kat sini yang dibawa ni, artinya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya, dan kalau nak ikhtiar jangan cari jalan yang salah. Jadi jampi itu salah satu ikhtiar dalam kita nak merawat sakit, ya. Jadi kalau nak ikhtiar tu untuk merawat sakit, jangan sekali-kali menggunakan jalan yang salah, apalagi yang mengandungi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam perancangan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan, nak musafir ke, nak buat satu pekerjaan ke, jangan kita ramalkan beruntung ke, rugi ke dengan melihat kepada tanda-tanda tertentu yang macam ni, yang burung. Kan macam kita pernah dengar orang Melayu tu ular ke apa kan. Tapi kita buat perancangan dengan cara yang betul. Bukanlah kata tak boleh nak rancang kan. Jadi macam kita kata tengok cuaca, ramalan cuaca tu, itu bukan menujum kan. Ramalan cuaca tu berdasarkan ada faktanya kan, tengok pergerakan awan dan sebagainya. Jadi kalau nak merancang tu, biar kita merancang berdasarkan kepada ilmu dan fakta. Bukan hanya berdasarkan kepada ramal-ramal yang tak ada asas tu. Jadi bukanlah kata tak boleh nak merancang kan. Kita merancang berdasarkan fakta lah kan, berdasarkan ilmu dan fakta. Kemudian teruskan perjalanan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu, ya. Jadi maknanya orang yang akan masuk syurga tanpa hisab ni, kita dapat buat kesimpulan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi perkara yang syirik. Jadi kalau nak berusaha tu, biarlah berusaha dengan cara yang tidak bercanggah dengan syariah. Jadi ini munasabah hadis ni kan. Nabi kata wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi bertawakal, kita ambil makna yang awal tu, makna tawakal yang telah dihuraikan sebelum ni, tidak bermakna tak ambil sebab. Sebab Nabi SAW pun mengambil sebab. Jadi tapi sebab yang kita nak ambil tu jangan sebab yang salah, lebih-lebih lagi yang mengandungi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab orang Arab bila sebut kata jampi tu, iaitu ialah perkataan-perkataan yang tak betul, ya, perkataan-perkataan yang membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua yang kita dapat belajar, ya, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Contoh Ukashah kan, dia tak ada nak tengok orang lain sana sini, ada tak orang minta, tak ada kan, dia cepat-cepat rebut nak minta supaya dia yang orang termasuk. Kita tak boleh minta lah dengan Nabi SAW sekarang kan, tapi kita doa lah kan, sentiasa berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam kumpulan itu yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, boleh ya, insya-Allah. Dan masa ada sikit lagi, kita sambung hadis yang kedua. Ani bin Abbas juga, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Ini doa, ya, doa. Jadi eloklah kita hafal doa yang pernah dibaca, yang dipohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab Rasulullah mengajar kita yang baik. Jadi apa yang Rasulullah doa tu, maknanya itulah yang baik yang kita patut minta. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku menyerah diri. Aslam tu maknanya menyerah diri. Wa bika amantu, dan denganmu lah aku beriman. Wa bika amantu. Okey, kita tengok
Okey, dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata berdoa. Jadi dia tak cakap di sini bila Rasulullah baca doa ni. Bila dia tak sebut di sini, maknanya mungkin bila-bila masa je lah kita boleh baca. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku menyerah diri, tunduk, patuh, aslamtu. Wa bika amantu, denganmu aku beriman, percaya, yakin. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu sahaja aku bertawakal, berserah diri dalam segala urusanku. Wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Wa ilaika anabtu, apa makna wa ilaika anabtu? Dan kepadamu aku kembali. Anabtu maknanya kembali. Maknanya kembali urusan kita, sama ada kembali ke alam baka, kembali kepada Allah, ataupun kita kembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun boleh juga kembali kepada Allah selepas kita melakukan dosa dengan makna bertaubat. Itu maknanya kembali. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali. Kembali lepas lia balik, kembali ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat, jadi hamba Allah yang baik. Itu juga makna kembali. Wabika khosamtu, dan denganmu aku khosamtu, maknanya bertelagah, bergaduh. Apa makna bergaduh ni? Maknanya nak lawan orang dengan Tuhan. Maksudnya kalau nak gaduh pun, nak lawan pun, biarlah dengan nama Tuhan. Maknanya kalau bukan maksudnya apa kalau orang menentang hukum Allah, barulah kita lawan dia. Itu maknanya. Bukanlah kata senang-senang je orang sakitkan hati kita, gaduh, lawan. Bukan. Kan? Jadi maknanya di sini khosamtu ni, maknanya dia dikata kat sini, dia bergaduh, dia berperang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya di jalan Allah. Bukan kerana nafsu, bukan nak tunjuk berani, nak tunjuk gedebe ke, bukan. Jadi maknanya orang Islam ni dia bukan tunduk kan, serah je, lemah, itu bukan. Dia ada masa dia tegas, ada masa dia lawan, ada masa dia sampai perang. Tapi bila, iaitu demi mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sampai Islam diinjak-injak pun tak bertindak apa-apa. Bukan. Ataupun pantang dicuik sikit, terus baran, terus lawan. Itu pun bukan, kan? Jadi dia hanya lawan, dia bertindak kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya wabika khosamtu. Jadi ini mengaku daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kan, Engkaulah aku menyerah diri, aku tunduk patuh, kepadamu jua aku beriman, kepadamu jua aku bertawakal, dan hanya kepadamu aku kembali, dan kerana-Mu lah aku berjuang, aku lawan musuh. Lepas tu doa, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Ini mohon, ya Allah, aku berlindung dengan izzatika, dengan kemuliaan-Mu. Izzatika ni maknanya dengan kemuliaan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan kehebatan-Mu. Itu makna bi'izzatika. Maknanya bayangkan kalau kita minta perlindungan dengan yang maha kuat, yang maha gagah, yang tak boleh ditewaskan, mestilah terasa kuatlah, kan? Bi'izzatika, a'udzu bi'izzatika, dengan kehebatanmu, kekuatanmu, yang mana Engkau ni la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Maknanya kalau kita minta perlindungan dengan yang maha kuat, maha gagah ni, dengan dia yang mana dia satu-satunya yang memiliki kekuatan itu.
Jadi apa yang kita minta lindung apa? Antudillani. Lindungilah aku daripada aku disesatkan. Maha minta lindung daripada terjerumus dalam kesesatan. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah yang maha hidup yang tak mati. Wal jin wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Jadi inilah makna kita bila nak minta tolong tu, minta dengan yang benar-benar gagah, minta yang benar-benar kuat, minta yang benar-benar berkuasa, dan dia pula memiliki kekuasaan. Tidak ada yang lawan dia, tidak ada yang boleh tandingi dia, dan dia pula berkuasa bukan satu-satu masa, tapi sepanjang masa. Sebab dia tak mati. Tak mati tu maknanya tak hilang kuasa dia sampai bila-bila. Bayangkan kalau kita minta tolong dengan jin ke, dengan manusia ke, walaupun nampak hari ni dia kuat, dia gagah, dia berkuasa, dia tak kekal. Hari ni berkuasa, esok jatuh, lain orang lain pula berkuasa. Ataupun hari ni dia kuat, besok lemah, jatuh sakit, aksiden, patah tangan, patah kaki, dah tak kuat dah. Kan? Ataupun hari ni dia kuat, dia gagah, sihat walafiat, tiba-tiba petang mati dah. Kan? Jadi maknanya kalau kita bergantung, minta perlindungan dengan selain Allah, semuanya tak kekal. Jadi hanya Allah sahaja tempat kita minta perlindungan, minta pertolongan. Jadi apa yang Nabi minta? Jangan disesatkan. Allahu Akbar, kan? Jadi setelah kita nyatakan kita beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan kita tengok satu perkara yang Nabi sangat takut ialah daripada disesatkan. Memanglah insya-Allah Nabi itu takkan disesatkan dah, kan? Allah yang pilih dia sebagai Rasul. Tapi inilah Nabi ajar kita, ya. Salah satu doa yang sangat penting untuk kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah janganlah kita disesatkan. Lebih-lebih lagi setelah Allah beri hidayah kepada kita. Jadi macam mana nak mengelakkan diri pada tak sesat ni? Sentiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita mensyukuri nikmat yang Allah dah beri. Sebab Allah sebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Jadi Allah dah bagi kita hidayah, Allah dah bagi kita nikmat Islam, Allah dah bagi kita peluang untuk menambah ilmu. Itu adalah nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah beri pada kita. Jadi kalau kita bersyukur, jaga nikmat ni, la azidannakum. Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita, insya-Allah. Ya. Jadi apa dalam bab tawakal ni, sebab ada doa tadi, wa alaika tawakkaltu. Hanya kepadamu aku bertawakal. Jadi kita tengok banyak dalam sini yang permohonan satu je. Mohon supaya Allah tak sesatkan. Jadi itu kata dalam berdoa ni kena mengandungi banyak pujian, banyak pengakuan tentang kelemahan, keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji Allah Maha Kuat, Maha Gagah. Puji Allah Maha Esa. Jadi nakkan doa kita dikabulkan, kita kena membanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadis muttafaqun alaih. Ya, sebagaimana hadis pertama tadi pun muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dia kata wa hadza lafzu Muslim. Ini lafaz Muslim, dan Bukhari dia ringkaskan. Tapi maknanya makna hadis ni terdapat dalam Bukhari dan Muslim, tapi dengan lafaz yang beza sikit, di mana kalau Bukhari dia ringkas sikit. Wallahu alam, dia tak bawa kepada kita lafaz Bukhari itu, tapi dia bawa lafaz Muslim. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, ikhwat akhwat, untuk hari ini setakat itu dulu 2 hadis daripada bab tawakal. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat khususnya kepada yang menyampai inilah, ya, dan juga kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa untuk mengikuti kuliah Riyadhus Salihin pada pagi ini, ya. Anjuran Biru Wanita Masjid Batu 16 Sarawang dengan kerjasama
wanita ikram Hulu Selangor. Ya, terima kasih kepada pihak penganjur. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, dan kepada yang menonton jangan lupa untuk share supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada apa yang kita pelajari pada pagi ini. Ya, jadi nak tengok ada soalan ke? Nak tanya boleh. Ni ada soal, ada. Boleh insya-Allah. Ada nak tanya apa ya? Boleh type. Jadi ke nak tanya ni? Kalau silakan, Ustazah tunggu sekejap. Kalau ada soalan, kalau tak ada, kita tutup takat ni lah. Okey, dia tanya dari hadis tersebut bukanlah maksudnya 70,000 sahaja ahli syurga kan? Ya, bukan. Ini yang 70,000 ni yang tanpa hisap, tanpa azab. Maknanya semua orang Islam akan masuk syurga yang ada iman dalam hatinya walau sebesar zarah. Dia akan masuk syurga. Jadi ahli syurga bukan 70,000. Yang 70,000 itu dan bilangan 70,000 tu pun ada huraiannya lagi, nanti kita masa lain kita akan terangkan maksud 70,000 tu, ya. Jadi tapi bukan 70,000 sahaja yang akan masuk syurga, ramai, ya. Seluruh orang beriman semua akan masuk syurga. Cumanya mereka akan ada yang akan lalui hisap, ya. Ada yang lepas hisap dia terus masuk syurga. Ada juga lepas hisap dia akan diazab juga. Kan macam itulah. Jadi insya-Allah ada peluang, insya-Allah jaga iman kita. Selagi mana ada iman walaupun sebesar zarah, insya-Allah akhirnya akan masuk syurga. Tapi yang kita boleh tak naklah rasa azab kan, walaupun sekejap. Ya, sebab kan satu hari itu bersamaan dengan 1000 tahun di dunia ni. Katalah kita kena azab macam kita kata masuk penjara lah kan. Allah hukum kita satu hari je masuk neraka. Na'udzubillah, ya Allah kan. Sebab satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi tu kita kalau boleh nak masuk dalam golongan yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, insya-Allah. Ya. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau panjang umur kita akan jumpa lagi bulan depan minggu pertama, insya-Allah, ya. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.